Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bab 4 Pembiakan, subtopik 4.5 Faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Dalam subtopik ini, kamu perlu ketahui 4 perkara. Perkara yang pertama, mengenai kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa proses kehamilan. Kedua, kepentingan mengelakkan daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan kesihatan fetus. Ketiga, mewajarkan kebaikan penyusuan susu ibu kepada perkembangan bayi berbanding susu formula. Dan yang terakhir, menyedari bahawa setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih di dalam kandungan. Sepanjang proses kehamilan, fetus mendapatkan nutrien dan oksigen daripada ibunya. Ini menyebabkan wanita yang hamil perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan seimbang serta menjaga kesihatannya dengan baik. Keperluan kalori wanita hamil adalah lebih tinggi berbanding kalori wanita yang tidak hamil. Ini kerana wanita yang hamil bukan sahaja perlu menyediakan keperluan kalori bagi dirinya sendiri, malah untuk keperluan fetus dalam kandungannya. Aspek pemakanan wanita hamil adalah amat penting untuk menjamin kesihatan wanita hamil dan fetusnya. Berikut ialah 7 kelas makanan yang perlu diambil oleh wanita hamil. Pertama, kelas makanan serat. Contoh makanan yang mengandungi serat ialah bijirin, sayur-sayuran dan buah-buahan. Fungsi serat ialah mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Kelas makanan yang kedua ialah ferrum. Contoh makanan yang kaya dengan ferrum ialah hati, daging merah dan ikan. Fungsi ferrum adalah untuk pembentukan hemoglobin, sel darah merah untuk mencegah wanita hamil daripada mengidap penyakit anemia. Seterusnya, kelas makanan karbohidrat dan lemak. Contoh makanan yang mengandungi karbohidrat dan lemak ialah nasi, roti, mentega dan keju. Fungsinya adalah untuk membekalkan tenaga. Vitamin C. Contoh makanan yang mengandungi vitamin C ialah buah-buahan sitrus, jambu batu, kobis dan tomato. Fungsi vitamin C adalah untuk menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil serta mencegah wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah atau SCOVY. Seterusnya, asid folik. Contoh makanan yang kaya dengan asid folik ialah brokoli, bayam dan kacang tanah. Fungsi asid folik adalah penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Seterusnya, kelas makanan protein. Contoh makanan yang kaya dengan protein ialah ayam, daging, ikan, susu dan keju. Fungsi protein adalah penting untuk pertumbuhan sel-sel baru dalam fetus. Dan kelas makanan yang terakhir ialah kalsium dan fosforus. Contoh makanan yang mengandungi kalsium dan fosforus ialah ikan bilis, keju dan susu. Fungsi kalsium dan fosforus adalah penting untuk pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Selain daripada pengambilan gizi yang seimbang, wanita hamil juga perlulah mengelakkan diri daripada mengambil bahan yang tidak baik untuk kesihatan, seperti rokok, minuman beralkohol dan dadah. Terdapat kesan buruk apabila wanita hamil mengambil rokok, minuman beralkohol dan dadah terhadap kesihatannya. Sebagai contoh, apabila wanita hamil merokok, bayi akan mengalami risiko untuk keguguran, lahir secara peramatan dan tidak cukup bulan, mengalami kecacatan fizikal dan mental, dan juga boleh meningkatkan risiko kematian bayi semasa kelahirannya. Minuman beralkohol pula boleh menyebabkan bayi mengidap sindrom alkohol fetus. Ciri-ciri bayi yang mengalami masalah sindrom alkohol fetus adalah seperti dilahirkan dengan berat badan yang kecil, ukuran kepala bersaiz kecil dan juga terencat akal. Dan yang terakhir adalah pengambilan dadah semasa wanita hamil menyebabkan fetus berkemungkinan cacat. Selain daripada 3 bahan ini, ujian X-ray juga tidak baik untuk wanita mengandung kerana sinaran X boleh menyebabkan kecacatan pada fetus akibat mutasi. Bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat memakan makanan yang berbentuk pepejal.
bayi hanya bergantung pada susu sebagai sumber nutrien mereka. Susu ibu adalah yang terbaik kerana lebih berkhasiat berbanding susu formula. Antara kelebihan susu ibu ialah susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. Kedua, susu ibu mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada penyakit. Ini adalah sejenis keimunan pasif bagi manusia. Ketiga, hubungan bayi dan ibu menjadi erat yang penting untuk emosi bayi. Dan yang terakhir adalah penghadaman bayi lebih baik. Sebagai penutup adalah menjadi hak bayi untuk terus hidup walaupun masih di dalam kandungan. Adalah amat tidak wajar untuk menggugurkan kandungan secara sengaja tanpa sebab yang kukuh. Apatah lagi membuang bayi apabila ia telah dilahirkan.